Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sidang jemaah Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama pada setiap bulan kita bersubuh. Alhamdulillah. Pada kali ini saya bagi pihak masjid ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada segala bantuan dan sokongan yang diberikan kepada pihak masjid selama ni. Alhamdulillah lah, syukur dalam masa-masa kita begini, uhwah kita dapat kita jalinkan, bantu-bantuan yang dapat diberikan pada sesama kita, alhamdulillah, terutama kepada masjid. Jadi hari ini kita nak menyambung kitab kita, iaitu kitab Ihya Ulumuddin kita jilid ketiga. Pada bulan yang lalu saya sudah pun membahaskan bahaya ke-12, iaitu membuka rahsia. Pada kali ini kita membicarakan bahaya ke-13, iaitu janji dusta. Ini semua important tau dalam diri para jemaah sekalian. Iaitu sesungguhnya di sini sebutkan sesungguhnya lidah itu mendahului kepada janji. Imam Ghazali kalau mentafsirkan perkara-perkara dalaman ni cukup-cukup hebat sekali. Dia sebutkan sesungguhnya lidah itu mendahului kepada janji. Kita nak buat janji dengan apa? Dengan lidah kita kan. Sumpah lah, apalah, macam-macam keluar. Tapi nak mengutarakan selalu susah, payah. Kemudian kemudian kadang-kadang jiwa tidak membolehkan agar janji itu ditepati. So kita lebih mudah, mulut kita lebih mudah untuk mengucapkan janji tersebut. Tapi kadang-kadang jiwa kita tidak dapat menepatinya. Lalu jadilah yang menyalahi janji. Banyaklah jadi yang menyalahi janji, betul tak? Yang demikian itu setengah dari tanda-tanda iaitu orang-orang munafik. Tanda-tanda orang nifak, tanda-tanda nifak, iaitu tanda-tanda orang munafik, iaitu apabila mereka tu janji mereka mungkiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Sadaqallahul azim. Surah Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janji. Dalam surah Maidah ayat pertama dah sebutkan wahai orang-orang beriman. Lagi sebut beriman lagi. Jadi orang-orang beriman kalau dia tidak menepati janji, mempunyai impak yang sangat-sangat besar tau. Hadirin-hadirat sekalian, yang kadang memberi kesan kepada agama itu sendiri. Orang bilang ini ke orang-orang yang beriman, ni ke orang yang ada agama. Jadi kita ni walaupun kita manusia biasa, tapi bila kita nak buat satu janji ataupun menerima amanah-amanah tersebut, kita nak kena fikir baik-baik, adakah kita mampu untuk melaksanakannya. Biar kita menolaknya, itu lebih baik. Macam kadang-kadang kita cakap dengan murid kita, kak ni nanti kakak dapat voucher ni, saya kasih kakak tolong sampaikan kepada kawan kakak tu. Ada yang biasa kita dah didik kan, kalau tak mampu cakap tak mampu, maaf lah ustazah, takut tak pergi rumah dia lah ustazah, takut. Tak apa, kita kena menerimanya. Jangan cakap alamak action, tak boleh tolong lah apa. Begitu, bagus dia sebut gitu. So kita kadang kita mesti nak hold lah, tak boleh kasih orang tak apalah, cubalah. Jangan. Dia takut tak dapat memenuhi janji. Kadang orang tu sakit ke apa, jadi susah pula bagi dia. Padahal tanggungjawab kita terpas kat dia. Kemudian Nabi SAW lagi bersabda, janji itu suatu pemberian. Di sini sebutkan iaitu al-wa'yu misludain au afdal, iaitu al-wa'yu tu ataupun janji tersebut adalah seperti hutang ataupun lebih utama daripada hutang, mesti ditepati. Seperti hutang ataupun lebih utama daripada hutang. Kerana apa? Kita lebih banyak melakukan janji lah daripada meminta hutang kan, daripada berhutang dengan orang. Janji ni lebih banyak pasal dia mudah. Allah Ta'ala memuji Nabi-Nya Ismail AS dalam kitabnya yang mulia. Ia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu kana sadiqal wa'd. Surah Maryam ayat 54.
iaitu sesungguhnya dia Nabi Ismail adalah seorang yang memberani, iaitu memenuhi janji. Dikatakan bahawa Nabi Ismail alaihissalam berjanji dengan seorang insan pada suatu tempat, lalu orang tersebut tiada kembali ke tempat tadi kerana lupa. Maka tinggallah Nabi Ismail alaihissalam di tempat itu selama 20 hari menunggu kedatangannya. Kalau kita boleh ke nak tunggu sampai 20 hari? Tunggu sampai dia datang. Pasal dah janji, takut nanti bila kita balik dia pula datang. Nantilah yang dikata pula kita pula tak tepati janji. Macam begitu sekali tu Nabi Ismail. Jadi ini yang cerita yang berkenaan dengan pujian Nabi, pujian Allah kepada Nabi Ismail. Dia tunggu orang tu datang. Tatkala Abdullah bin Umar hampir wafat, lalu ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Quraisy telah meminang anak perempuanku. Dia bilang adalah orang suku Quraisy ni telah meminang anak perempuanku, dan sesungguhnya sudah menyerupai janji daripadaku kepadanya. Maknanya dia dah terima janji orang tu lah, nak nikahkan anak dia dengan orang tersebut. Maka demi Allah, sekiranya aku tidak menemui Allah dengan sepertiga nifak, maka demi Allah, kiranya aku tidak menemui Allah dengan sepertiga nifak, aku saksikan kamu bahawa aku telah mengawinkan anak perempuanku dengan laki-laki itu. Dia beri kesaksian. Dia takutlah dia kalau pergi jumpa Allah ni, dia dengan membawa ciri-ciri kemunafikan ni, sikit pun dia tak nak. Pasal kita tak tahu bila kita akan meninggalkan. Jadi dia dah amanahkan kepada orang-orang ni semua, seolah-olah dia sudah mengawinkan anak dia. Dari Abdullah bin Abil Khansa yang mengatakan, aku telah berjual beli dengan Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul Tuhan, dan masih ada sisa kepunyaannya padaku. Ini Abdullah bin Abil Khansa kata, aku telah berjual beli dengan Nabi sebelum Nabi tu dilantik sebagai utusan Allah, dan masih ada sisa kepunyaannya padaku. Aku berjanji dengan dia bahawa aku akan datang membawa sisa itu ke tempatnya. Lalu aku lupa pada hari tersebut dan besoknya. Lupa, hari ni tak datang, besok pun tak datang. Baru aku datang kepadanya pada hari ketiga, dan beliau berada pada tempatnya itu. Nabi ada lagi situ. Lalu beliau bersabda, hai anak muda, engkau sudah menyusahkan aku. Aku di sini semenjak 3 hari yang lalu menunggu engkau. Kenapa sampai begitu sekali? Rasulullah cakap gitu pun nak mendidik orang. Bukan dia marah, tak tentu pasal, tapi nak mendidik supaya bila kita berjanji itu, kita kotakan janji kita. Ditanya kepada Ibrahim An-Nakhai tentang seorang yang berjanji dengan seorang, lalu orang itu tidak datang. Ibrahim ni menjawab supaya ia menunggu sampai masuk waktu solat yang akan datang. Suruh tunggu sampai masuk solat yang akan datang. Maka Rasulullah SAW apabila berjanji dengan satu janji, beliau mengatakan, asa artinya mudah-mudahan lah. Bila dia jadi, mudah-mudahan janji tu ditepati. Ibnu Mas'ud apabila berjanji dengan satu janji mengatakan insya-Allah. Kita disuruh buat begitu kan, insya-Allah. Jadi asa ni menurut mudah-mudahan maksud dia kan. Hadis ini merupakan Al-Iraqi. Menurut Al-Iraqi belum pernah dijumpai. Tapi kita disuruh selalu mengucapkan insya-Allah jika dikehendaki oleh Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahf, surah Al-Kahf ayat 23 hingga 24, yang mengatakan janganlah engkau mengatakan dalam sesuatu hal bahawa aku akan mengerjakan itu besok, melainkan dengan alasan jika Allah menghendakinya. Tetapi dalam masyarakat kita, kata-kata insya-Allah itu seakan-akan menunjukkan ke arah janji itu kurang kuat ataupun untuk tidak ditepati. Saya terlalu longgar. Padahal dalam ayat ni dah sebut hendaklah kita bila nak mengerjakan sesuatu tu kita sebut insya-Allah, iaitu bahawa aku akan mengerjakannya dengan alasan tersebut jika Allah menghendakinya, insya-Allah lah sebetul tu. Dia akan mengerjakannya. Tak boleh cakap bahawa nanti aku akan kerjakan itu esok lah. Tapi dengan kita cakap insya-Allah, aku akan kerjakan perkara itu esok ke lusa ke, dengan izin Allah. Begitu tawaduk kita dalam perkara tersebut.
Kemudian dan disebutkan di sini, dan itu adalah lebih utama jika kita sebut insya-Allah. Kemudian apabila difahami dari perkataan itu akan keteguhan pada janji, maka tak boleh kita untuk maka tak boleh tidak harus ditepati, kecuali berhalangan. Jikalau waktu berjanji sudah ada keteguhan tidak akan ditepati, maka ini nifak namanya. Maknanya bila kita janji tapi kita cakap ini tak boleh buat punyalah, itu sudah ada sifat munafik kat situ. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, 3 perkara, barang siapa yang ada pada 3 perkara itu, maka dia itu orang munafik. Walaupun ia berpuasa, mengerjakan solat dan mendakwa bahawa ia Muslim, iaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, dan apabila dipercayai ia berkhianat. Walaupun kata Nabi dia tu berpuasa dan mengerjakan solat dan mendakwa diri dia seorang Islam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara barang siapa yang ada padanya, nescaya dia itu orang munafik. Dan barang siapa yang ada padanya suatu sifat dari 4 ini, nescaya ada padanya suatu sifat dari nifak, sehingga ditinggalkannya sifat tersebut. Mesti ditinggalkan. Kalau ada sikit pun dinamakan orang ciri-ciri munafik ada pada diri dia, iaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, apabila berbuat satu perjanjian ia membelok, ada je alasan tak buat, dan apabila bermusuh-musuhan ia menganiaya, zalim. Macam gitulah tu sifat-sifat yang seharusnya mesti sedaya upaya mesti kita menolaknya. Hadis ini ditempatkan terhadap orang yang berjanji dan ia bercita-cita menyalahi janji tersebut, ataupun memang hendak meninggalkan daripada menepati tanpa ada halangan. Lalu insya-Allah jangan macam cakap je insya-Allah, cakaplah dari suruh cakap insya-Allah je, tapi tak ada azam dan usaha untuk melakukannya. Pun ada ciri-ciri tersebut, Allah tahu niat orang tersebut. Adapun orang yang bercita-cita akan menepatinya lalu datang halangan mencegahnya daripada menepatinya, dan saya tidak termasuk orang munafik. Walaupun berlaku padanya bentuk nifak, nampak macam gitulah nampak, akan tetapi sayugialah dijaga juga dari bentuk nifak ni. Dia kena berhati-hati. Jangan sewenang-wenangnya sampai masuk syaitan dalam diri dia, mengatakan tak apalah, kau bukan sengaja, tak sengaja. Tu hasutan. Kena kuatkan diri untuk sedaya upaya melakukannya, ataupun berterus teranglah dengan orang tersebut kenapa berhalangan. Jadi hendaklah sebagaimana dijaga dari hakikatnya. Maknanya kita kena jaga betul-betul, jangan sampai kita buat kalau ada CP-CP tu kena jaga. Dan tiada sayugialah menjadikan dirinya berhalangan tanpa ada darurat. Maksudnya tidak bolehlah dia cari-cari halangan, walaupun tak ada halangan dia cari-cari, tak sepatutnya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan seorang pembantu kepada Abu Haytham bin At-Tayyihan. Lalu beliau mendatangkan 3 orang tawanan perang. Maka diberinya 2 orang dan tinggallah 1 orang. Dia dah janji kan nak kasih pembantu kepada Abu Haytham. Lalu dia datangkan dengan 3 orang tawanan perang. Kemudian diberinya 2 orang dan tinggallah 1 orang. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha meminta seorang pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia berkata, tidakkah ayahanda melihat bekas menggiling bumbu makanan pada tanganku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyebut janjinya kepada Abu Haytham. Saya bersabda, bagaimana dengan janjiku kepada Abu Haytham? Jadi kata Fatimah ni lah penat kan nak kisah tu bumbu. Jadi dia pun tunjuk, nampak tak kisah ni. So Rasulullah kata dia sudah berjanji kepada Abu Haytham. Bagaimana janji dengan Abu Haytham pula? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Haytham daripada Fatimah kerana dia sudah berjanji mengenai pembantu. Kerana ia telah lebih dahulu berjanji kepada Abu Haytham, sedang Fatimah radhiyallahu anha menggiling bumbu makanan dengan tangannya yang lemah. Dia tidak dahulukan anak dia, keluarga dia dulu. Janji tu harus ditepati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk membagi harta rampasan perang Hawazin
di Hunain. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari orang banyak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada janjimu untukku." Maknanya bagaimana bahagian dia yang sudah dijanjikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar engkau. Engkau boleh memutuskan menurut kehendak engkau." Ambillah. Maka orang itu lalu menjawab, "Aku memutuskan 80 domba betina dan pengembalanya." Jadi dia nak dengan 280 dia nak. Nabi SAW menjawab, "Boleh, itu untuk engkau." Dan Nabi SAW menambah, "Engkau telah menetapkan hukum dengan mudah. Seorang wanita tua yang menemani Musa AS yang menunjukkan kepadanya tulang belulang Yusuf AS adalah lebih kukuh dan lebih banyak hukumnya daripada engkau. Ketika ia diberi hak hukum untuk memutuskan sesuatu oleh Nabi Musa AS, wanita itu lalu berkata, hukumku ialah bahawa engkau kembalikan aku muda dan masuk syurga bersama engkau." Itu tuntutan wanita tersebut. Jadi bila Nabi Musa ni dia nak cari tulang belulang Nabi Yusuf alaihissalam, jadi ditunjukkan oleh seorang wanita tulang belulang Nabi Yusuf ni dengan syarat wanita ni naklah supaya dia dapat kembali kepada muda dan juga dapat masuk syurga bersama Nabi Musa alaihissalam. Itu tuntutan dia. Dia minta demikian. Jadi Nabi kasih contoh, engkau telah menetapkan hukum dengan mudah. Seorang wanita tua, dia ingatkan seorang wanita tua pada zaman Nabi Musa, dia minta tu untuk jadi muda dan masuk syurga dengan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu ceritalah seorang wanita yang diberi kelebihan, dia minta begitu untuk menunjukkan di mana tempat dimakamkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan lalu orang banyak tadi memandang lemah apa yang diputuskan oleh laki-laki itu, sehingga laki-laki tersebut dibuat menjadi pepatah di mana dikatakan lebih kikir dari orang yang punya 80 domba betina dan pengembalanya. Jadi orang ni dibuat main lah, dibuat kata-kata macam sindiran. Jadi orang-orang semua memandang lemah lah ke atas apa yang diminta oleh lelaki ni. Nabi SAW bersabda, di sini disebutkan maknanya tidaklah menyalahi janji bahawa seorang itu berjanji dengan seseorang dan pada niatnya akan menepatinya. Pada hadis yang lain pula berbunyi, apabila seorang berjanji dengan saudaranya dan pada niat akan menepatinya lalu tidak diperolehi jalan, maka tidaklah dosa atas dirinya. Jadi sudah sudah kita cari jalan untuk menepati janji tapi tidak boleh, maka tidak ada dosa. Tapi Allah tahulah kita punya niat untuk menepati janji tu ke atau tak nak, ataupun suam-suam kuku je, macam boleh-boleh lah, tak boleh lah apa. Jadi nak tengok kita punya kesungguhan dalam kita melaksanakan janji kita tadi. Jadi tak ada apa yang misalnya kalau kita putuskan untuk demikian, kita janji nak kasih pada dia, kemudian kita kena laksanakan lah. Begitulah cerita yang kita bawakan banyak tentang perihal Nabi dan juga para sahabatnya dalam menetapkan kita tu menepati janji. Mesti kalau tidak, dia adalah salah satu sifat-sifat munafik. Na'udzubillah min zalik. Saya rasa sampai situ saja kupasan saya dalam bab ke-13. Bab ke-13 boleh tengok dalam kitab Ihya ni. Kita bab ke-13 iaitu bab janji dusta, jilid yang ketiga. InsyaAllah nanti insyaAllah insyaAllah juga ni janji insyaAllah kita akan sambung pada bahaya ke-14 pula insyaAllah pada tajuk dusta pada perkataan dan juga sumpah. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kita panjang umur, kita dapat lagi bersama-sama dan menimba ilmu insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.